Kadar tindak balas. Okey, dalam bab ni kita akan belajar berkenaan dengan penentuan kadar tindak balas, faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas, aplikasi faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas dalam kehidupan dan teori pelanggaran. Okey, pertama sekali kita tengok pada penentuan kadar tindak balas. Sebelum tu, kita kena tahu ada dua jenis tindak balas, iaitu tindak balas cepat dan tindak balas perlahan. Maksud tindak balas cepat itu adalah tindak balas yang berlaku dalam masa yang singkat, manakala tindak balas perlahan adalah tindak balas yang berlaku dalam tempoh masa yang panjang. Okey, ini adalah contoh tindak balas yang berlaku dengan cepat. Contoh yang pertama adalah tindak balas sel elektrik, nyalaan mancis, pembakaran gas dan pembakaran bunga api. Okey, tindak balas ini berlaku dengan cepat. Okey, iaitu dalam tempoh masa yang singkat. Okey, manakala tindak balas perlahan adalah tindak balas yang berlaku dalam satu tempoh masa yang agak panjang. Contohnya adalah perebutan buah, fotosintesis, kakisan batu, penapaian, pengeratan logam. Contoh paling mudah adalah pengeratan logam. Kalau logam tu dia nak berkarat dan ambil masa dalam 2-3 hari untuk berkarat, bukannya terus hari ini berkarat. Okey, jadi maksudnya tindak balas perlahan ni adalah tindak balas yang berlaku dalam tempoh masa yang agak panjang. Okey, kita tengok pada maksud kadar tindak balas. Okey, maksud kadar tindak balas adalah perubahan kuantiti bahan tindak balas per unit masa atau perubahan kuantiti hasil tindak balas per unit masa. Okey, dalam bentuk ini maksudnya kadar tindak balas sama dengan perubahan kuantiti bahan tindak balas atau hasil tindak balas per dengan masa yang diambil untuk perubahan berlaku. Okey, tengok pada semasa tindak balas berlaku, kuantiti bahan tindak balas yang digunakan akan berkurang, tapi kuantiti hasil tindak balas yang terbentuk akan bertambah. Okey, ini adalah unit bagi kadar tindak balas, iaitu gram per saat ataupun gram per minit. Yang kedua, sentimeter padu per saat ataupun sentimeter padu per minit. Mol per desimeter padu per saat dan mol per desimeter padu per minit. Okey, yang ini kita refer kepada jisim. Okey, ini terrefer kepada isi padu. Yang ketiga ini refer kepada kepekatan sesuatu bahan. Okey, sama ada saat tu bergantung pada soalan lah. Kalau soalan minta kamu cari dalam saat, jadi kita guna saat. Kalau dalam minit, okey, perubahan yang berlaku dalam tindak balas. Okey, selalunya dalam tindak balas dia akan ada perubahan. Contoh yang pertama adalah pembentukan mendakan. Yang kedua, penguraian jisim bahan tindak balas. Yang ketiga, penambahan isi padu. Okey, perubahan yang berlaku contohnya adalah pembentukan mendakan. Okey, katakan argentum nitrat. Okey, kamu campurkan dengan natrium klorida, tindak balas akan berlaku. Okey, kemudian kita akan tengok apa perubahan selepas berlakunya tindak balas. Okey, contoh macam yang ini, kamu letak tanda X, okey, tanda X pada sekeping kertas. Kemudian kamu letak conical flask, okey, conical flask pada tanda X. Okey, ini sebelum tindak balas berlaku. Tapi bila once you dah campur natrium klorida dengan argentum nitrat, kamu masukkan dalam conical flask, kamu akan dapati mendakan putih terhasil. Maksud mendakan putih tu, kamu akan mendakan adalah hasil daripada tindak balas, di mana mendakan itu adalah argentum klorida. Okey, kamu tak akan nampak tanda X. Okey, kamu akan tengok lama-lama tanda X akan mungkin hilang. Jadi itu adalah menunjukkan mendakan terbentuk dalam satu tempoh masa. Jadi kuantiti mendakan yang terbentuk kita dapat ukur, okey, dengan mengambil kira masa yang diambil untuk mendakan itu terhasil. Okey, yang kedua adalah pengurangan jisim bahan tindak balas. Okey, contohnya okey, asid nitrik kamu campurkan dengan kalsium karbonat. Selepas berlakunya tindak balas, kamu akan dapati kalsium karbonat ataupun jisim kalsium karbonat akan makin berkurang. Okey, ini kamu letakkan asid. Contoh kalau kamu letak asid, kamu letak kalsium karbonat. Okey,
bila berlaku yang tindak balas, selepas habisnya tindak balas, kamu akan dapati kehilangan jisim bagi batu kapur tersebut. Okey, kita ukur dengan menggunakan penimbang elektronik. Okey, maksudnya kalau kalsium karbonat sebelum berlaku yang tindak balas ada 5 gram. Tapi bila kamu campurkan dengan asid, dia bertindak balas, kamu akan dapati jisim kalsium karbonat makin berkurang. Okey, ini dari segi penambahan isi padu gas. Okey, katakan kamu masukkan magnesium, okey, dengan asid hidroklorik di sini. Bila berlaku yang tindak balas, okey, pembebasan gas berlaku. Gas akan terkumpul di dalam bicagari gas. Okey, jadi dari sini kamu boleh ukur dari segi tempoh masa pengumpulan gas. Okey, tempoh masa pengumpulan gas. Okey, gas terkumpul di sini kan. Okey, katakan isi padu dia yang terkumpul adalah 200 cm padu gas hidrogen. Okey, jadi kamu ambil masa. Kamu cek balik, okey, masa untuk 200 cm padu gas terbentuk. Itu maksudnya penambahan isi padu gas.